اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan berdiri ia orang yang azan dan orang iqamah. Berdiri bagi keduanya, bagi azan dan iqamah. Dan berdiri ia orang yang azan dan orang yang iqamah. Berdiri bagi keduanya, bagi kedua ni, bagi azan dan iqamah. Jika azan dan iqamah, sunat berdiri. Sunat berdiri ni bagi orang yang kuasa. Kalaulah muazzin tu, Tok Bilal tu, dia mula tu okey je. Siapa masuk waktu, siapa time masa nak azan, tiba-tiba jadi kita ketul lutut orang ke, jadi pening, jadi hanyung, maka duduk tak ada apalah. Sebab kalau kita kuasa, kita azan dalam keadaan duduk, hukumnya makruh. Ini cerita hak sunat ni, bukan syarat. Syarat lepas dah. Syarat orang yang azan, syarat orang yang iqamah lepas dah. Kemudian syarat bagi lafaz azan dan syarat bagi lafaz iqamah sudah dah. Syarat lafaz azan iqamah contohnya tertib. Tertib tu susung tu, tak boleh nak tukar-tukar. Kemudian mualat, jangan duk berhenti lama antara kalimah-kalimah azan iqamah tu. Kalau sekejap aja berhenti, dia cakap ke sikit, tu tidak memutuskan mualat, walaupun dia bercakap. Tengah dia azan dalam bilik itu, ada orang masuk duk cari barang. Dia tak ada asal lagi bang ni. Selesai kalimah bang tu, dia pun tutup speaker sekejap, tutup. Ada bunyi dia orang kan, tutup speaker, mencari apa ni, dia pun goyak tu situ, dia pun sambung balik bang, tak putus mualat. Dia bercakap sedikit tu tak putus mualat. Ada ni, tapi dimakruhkan, dimakruhkan bercakap tu tapi tidak putus mualat. Maknanya dia boleh sambung je bang tu, tak payah bang daripada awal semula, tak payah. Tu syarat bagi lafaz azan dan lafaz iqamah. Hak ni nak cerita pula ni, hak disunatkan. Hak disunatkan bagi orang yang azan, bagi orang yang iqamah. Yang terdahulunya sunat orang yang elok suara sedap tu lah. Kemudian sunat pula orang hak suara hak derah, tu sunat lain-lain. Suara dia sedap tapi dok kuat mana bunyi, jadi boleh hak sunat suara sedap. Hak ni suara tak sedap tapi
Suara dia kuat. Boleh hak bahagian kuat suara tu. Kalau dua-dua ada, suara sedap pun dia, kemudian suara kuat pun dia, tu sunat asing-asing dah tu. Tu hak sunat. Hak sunatnya sunat suara hak elok, suara hak derah. Kemudian disunatkan pula ketika azan suci daripada hadas dan najis. Suci daripada hadas kecil ke, hadas besar ke. Kemudian suci daripada najis, tu sunat tu. Kalau dia masa dia bang, wuduk pun dah ambil, makruh. Masa dia bang tu, pakaian dia tak tukar lagi, pakaian dia kain tu memang kena kecing dah tadinya, tapi tak tukar lagi lah, dia wuduk pun dah ambil lagi. Lepas ambil wuduk, masuk dalam bilik Bilal semula, dia pun tukar pakaian. Tapi masa dia bang tu, air semayang pun tak ada. Masa dia bang tu, kain pun najis, makruh. Pada ni hak disunatkan. Yelah, dia nak cepat-cepat ni, dia jadi mari ke masjid tu agak lambat sikit. Tak cara ke ambil semayang dah lah, tak cara kepada tukar pakaian dah lah, dia bang dulu siap-siap. Lepas tu baru lagi ambil semayang, barulah dia pun tukar kain dia hak najis itu. Hukumnya makruh buat seumpama tu, sebab disunatkan orang yang azan dan iqamah ni suci daripada hadas kecil dan besar, dan juga suci daripada najis. Suci daripada najis. Tu sunat. Sunat dia, masalah suci daripada najis ni sunat bukan orang bang, orang iqamah je. Kita ni sepanjang masa ni sunat suci daripada najis. Kalau pakaian kita kena najis, pergi tukar segera. Semayang lambat lagi, najis itu. Kena air kecing budak, kena muntah budak. Ada ni? Ada? Budak kecing kena di kain kita sikit. Budak muntah kena di kain kita sikit. Najis dah tu. Tak mau tukar pun, basuhlah tempat tu. Basuh. Ni kadang-kadang tak basuh-basuh pun. Dia kata apa? Kita bukan nak semayang pun, zuhur lambat lagi. Dia biar. Biar. Muntah tu pula, muntah susu, tak ada bang apa-apa pun. Pada ni, jangan kata mutah tu tak najis, sudahlah. Hak tu tak kena najis pula orang panggil. Nak kira mana kalau pesen tu? Ada orang, kita nak kira khas cuci daripada najis, kita nak kira khas basuh najis, tiba-tiba dia barang najis pun tak kena. Hak tu susah lah tu. Barang najis dia tak kena. Ada orang perempuan lain duk main dengan anak dah, bila anak dia jeluak, keluar susu jeluak lah panggil dah. Jeluak mutah. Kita budak ni tak panggil mutah, kita panggil jeluak. Mutah ni demam. Jeluak ni kita salah tekan dada dia. Pada ni dia mutah ni orang demam. Muntah lah dianya, gitu biasanya dah. Kalau jeluak ni budak tak demam dah, kita dukung tak pandai. Jadi tangan kita tu tekan dada budak tu, jadi jeluak kita panggil, keluar balik susu tu. Susu keluar balik tu sama macam masuk saning, tak ada basi-basi pun. Ada orang tak kena najis, dia kata najis apa, dia kata tak basi pun najis. Tak bau apa, dah bau mutah bau, jeluak tak bau. Jeluak susu dah bau. Hak tu hak lama nak mu, hak baru ni. Keluar susu betul keluar susu betul pun bang kau. Ada kata tak, ada kata bang anak lain-lain ni orang kali ni. Anak lain-lain. So cerita was-was, cerita hukum ni. Okey. Dia kalau jeluak susu betul, tak ada apa bau pun. Kalau hak mutah, hak tu hak lama duduk dalam, hak tu memanglah busuk.
Hak mutah memang orang kata najis. Hak jeluak ni ada orang kata tak najis sebab susu tak basi pun lagi. Susu hak keluar tu sama dengan hak budak isak saat ni. Tak ada beza-beza pun apa nak najisnya. Tak basi lagi susu tu. Dak bau busung lagi. Dia kata tak najis. Walaha apabila sudah masuk dalam perut besar dia panggil maidah. Maidah ni perut besar keluar walaupun dalam rupa air sekalipun hukumnya najis. Macam orang lemah tu kan, orang lemah perut dia kembung tu kan, dia banyak minum air masa lemah tu kan, orang pun tekan perut dia tu keluar air kan, keluar air kat mulut, najis tu. Air je najis. Apabila keluar daripada maidah perut besar hukumnya najis walaupun tidak berubah. Hukumnya najis walaupun keluar tu dalam rupa air sekalipun. Ni barang najis pun kalau tak kenal susah lah. Tak kenal barang najis. Ada ni. Apabila kena najis umpama mutah jeluak tu dipakai yang tukar segera kalau tak mau basuh. Tukar segera. Sunat. Kita pakai najis hukumnya makruh. Tengok tu. Ni orang bang, orang iqamah. Orang iqamah memang pakai dia bersih. Dah takkan dia iqamah. So, dulu siap-siap. Tok Imam pun tabir ihram, dia pun pergi masuk bilik tukar pakaian. Tok bila tukar qamah apa gitu. Makna bukan kata pada masa azan. Ni masa duduk saja ni pun ni. Kalau kita pakai najis hukumnya makruh. Ni orang nak terbang pula ni. Sama telah lah. Suci daripada hadas dan suci daripada najis. Kemudian disunatkan berdiri. Ni bagi orang yang kuasa. Tadilah kalau kita kata okey je mula-mula, siapa tanya nak bang dia berasa lain macam pening, dia pun duduk atas kursi. Tak makruh sebab dia lemah. Faham tak ni? Kata sunat berdiri bagi azan dan iqamah. Apabila duduk hukumnya adalah makruh. Duduk mana hukumnya adalah makruh? Duduk dalam keadaan dianya kuasa berdiri. Duduk tu dalam keadaan kuasa berdiri hukumnya makruh. Sebab Nabi perintah ke sana Bilal tu, ya Bilal qum fanad. Wahai Bilal, berdiri oleh kamu dan seru oleh kamu, azan oleh kamu. Kum, Nabi kata, berdiri oleh kamu. Tu. Nabi perintah sana Bilal supaya berdiri, kemudian supaya azan, supaya bang, supaya seru. Ada ni. Tapi Nabi perintah dengan kum, berdiri oleh kamu. Maka berdiri itu hukumnya adalah sunat. Duduk hukumnya adalah makruh. Orang suruh qomat tu bila dia pun qomat dalam duduk. Allahu akbar Allah. Orang berkata tak sah tu, makruh. Sah di iqamah dalam duduk sah. Ada orang lain tak bangun belaka. Kita sama-sama bangun lah dia kata. Kita sama-sama bangun. Kan muazzin ni mukim orang yang iqamah, dia qomat tu orang ramai tak bangun lagi. Ni dok ni ada tu bila saf apa saf qomat lah. Ada tu bila saf dia panggil dulu. Qomat nyedam ada saf. Bukan betul saf disuruh bangun-bangun belaka orang ni. Dia saf ni sebenarnya orang kita je jadi kelang kabut. Sebab apa? Sebab pada masa semayang sunat qabliyah tu dia tak rebut pun saf. Dia tak pernah saf pertama. Pernah sah ni masa semayang fardu. Tak pernah sah kerana kita nak rebut sah. Hak pernah sah tu kerana kita nak majmu'ah. Pada masa semayang sunat kita pernah sah bukan majmu'ah ni sebab main sunat qabliyah je ni. Pernah sah kerana kita nak rebut sah. Ada ni. Kita tak rebut sah. Memanglah kita kena rebut sah. Kalau Nabi kata tahu kelebihan sah pertama, kena buat ngundi. Kalau tidak, balah lah jawapan dia kata buat undi. Pakai berebut lah.
Kalau tahu kelebihan, Nabi kata kena mengundi, you know. Okey, ayah haji ni subuh saf pertama. Ayah haji ni zuhur saf pertama. Jangan duduk tu lah. Sebab apa? Baloh kaki sebab bubuk saf. Kalau tahu kelebihan saf pertama, berebut, kena buat ngundi, you know, Nabi kata. Ni tak mau rebut. Bukan. Okey. Seorang pergi pula, seorang masuk. Tu makruh tu. Tak, kita dalam bab kebajikan, kita kena berlomba, kita kena penting diri sendiri. Kita kena berlomba, kita kena penting diri sendiri. Memang kena berlomba. Fastabiqul khairat, kan? Kebaikan kena berlomba. Dia kena penting diri sendiri bab kebajikan ni. Ke mana? Siang ke dia pahala tak banyak lagi, kita pahala banyak dah. Ke dia lah pula pahala. Tak ada penting diri sangat. Pahala kita banyak sangat dah benda dah. Hak tua-tua ni, hak muda-muda tu pahala kurang tu. Biar dia je duk penting diri. Tak ada. Dalam bab ni kena penting diri. Kena rebut. Ni dak ni. Apa isabul qarab dia panggil dia. Dia nak dahulukan orang pada bab kebajikan. Makruh tu. Isabul qarab makruhun tu. Kita nak dahulukan orang kepada kebaikan. Makruh kita suruh orang masuk. Kita ingat kebaiklah kitanya. Tak, nampak ada ruang je, masuk lalu. Kita rebut. Ni apa kita tolong seorang pergi. Kita rasa bagus, kita baik, makruh. Pada makruh. Dia semayang qabliyah ni pula semayang tengah lamang. Tak ada hadangan, tak ada sutera. Hak tu makruh bab lain pula. Allah kata rajin semayang tapi buat tak comel. Semayang biarlah ada hadangan, ada sutera, ada dinding, ada tiang, tak ada juga ada barang, tak ada juga ada hamparan, tak ada juga ada garisan. Dia gitu. Dia kena ada apa? Sutera. Orang ni sutera ni, dia kena ada panggil apa? Hadangan ke panggil? Hadangan ni hak sekat lah. Hak sekat lah. Orang tak boleh nak ditah depan kita. Sebab depan kita ni ada hadangan. Ada hadangan. Sunat tu. Sunat ada hadangan tu. Bukan semayang tengah lamang gitu. Main tengah lamang gitu makruh. Ada ni. Kemudian semayang tengah lamang gitu, kalau orang litah kita tengah semayang. Orang litah kita semayang. Orang hak litah tu bukan kata haram, makruh pun tidak. Orang yang melintasi tu. Bukan kata haram, makruh pun tidak. Kita hak melintas. Orang yang melintas di hadapan orang sembahyang. Bukan kata haram, makruh pun tidak kalau dia sembahyang tanpa ada hadangan. Dia sembahyang ada hadangan, kita melintasi di hadapannya, dosa besar. Hak ada hadangan. Sembahyang tengah lamang, kita melintasi di hadapan dia tu. Dia melintasi orang solat ni dalam lingkungan 3 hasta. Kalau kut depan dah tu tak panggil melintasi dah. Dalam lingkungan 3 hasta. Lingkungan dia punya sembahyang sujud dia tu. Maknanya melintasi tempat, melintasi orang sembahyang ni melintasi kawasan sembahyang dia tu. Kawasan sembahyang dia 3 hasta je. Kawasan sembahyang dia tu seumpama sejadah tu je kawasan sembahyangnya. Pada ni. Kawasan sembahyang ni seumpama garisan saf tu je. Ni, saf tak ada garisan kan. Itu je kawasan sembahyang dia. Lebih daripada tu tak panggil melintasi dah. Ni orang litah nu jauh nu ke depan. Oh, awak litah orang sembahyang. Jahil dia. Lepas tu nak marah kau orang. Lepas tu marah pula dengan sombong, dengan ego. Ni duduk dalam masjid Wesening ni perambak sepatutnya. Dah lah jahil. Jangan orang jenis sombong ke ni. Abang apa?
Bodoh sombong. Dia ni bodoh tak reti hukum tapi sombong. Payah hak jenis cerdik sombong payah dah, ni bodoh pula campur lagi sombong pula. Bodoh dah tak reti. Hak mana hak melintasi ni? Hak dalam lingkungan solat kita tu melintasi. Kau depan tu tak boleh melintasi dah. Kemudian kamu pula tu semayang ada sutrah ke tak? Ada hadangan ke tak? Tak ada hadangan. Kalau tak ada hadangan, kita melintasi ikut depan batang hidung dia tu pun bukan kata haram, makruh pun tidak. Kita lalu depan batang hidung, kita tengok ke muka dia tu. Semayang tengok lamang gitu dak reti ni. Dak dia semayang tanpa sutrah gitu hukumnya makruh. Semayang tanpa sutrah hukumnya makruh. Ada ni. Biar ada dinding, biar ada tiang, biar ada barang. Dia biar ada hamparan. Kan biar ada garisan. Tapi kita kena mengikut tertib tu. Tak ada dinding, tiang, baru cari barang. Bubek depan. Kalau tak ada barang, kita buat kita hampa dengan sejadah. Kita hampa dengan sejadah. Kalau tak ada juga sejadah, boleh kira kepada garisan. Boleh kira kepada garisan. Tak ada ni. Garisan sah tu boleh jadikan sebagai sutra. Tapi dia tak ada dinding, tiang, tak ada barang, tak ada hamparan sejadah lah. Barulah pergi pada garisan. Kalau kita terus pergi pada garisan, tidak mengikut tertib, tidak diiktibar, tidak dikira sutra tu, maknanya kita masih lagi dipanggil sembahyang tanpa sutrah. Malaikat pandangan Taif, pandangan Imam Syekh Al-Bakri mengatakan tak syarat ikut dia punya tertib dia tu, martabak dia tu. Kan martabak dia yang pertama dinding, tiang, yang martabak kedua barang, martabak ketiga hamparan, martabak keempat garisan. Dia ada tu. Dia ada dia punya martabak dia tu. Hak pandangan muktamad, syaratnya kena ikut dia punya martabak tu. Tak ada yang pertama pilih yang kedua, bawa ambil yang kedua, bukan pilih ni. Yang pertama tak ada, ambil yang kedua lah. Yang kedua tak ada, ambil yang ketiga. Yang ketiga tak ada, ambil yang keempat, garisan. Ni bukan memilih, sebab memang tak ada. Tapi pandangan Syekh Al-Bakri mengatakan tak syarat, janji ada sutrah je. Hak martabak tu pilih mana-mana pun tak apa. Dia boleh pilih. Itu pandangan Taif lah. Jadi tak ada arah gok kita pilih garisan tu pakai pandangan hak Taif tu lah. Pakai pandangan hak Taif. Dia sutrah-sutrah ni ittifaq pak mazhab. Bukan hak kata sunat sutrah tu pandangan yang muktamad. Pandangan Taif mengatakan wajib ada sutrah. Jangan main. Ni semayang. Tengok orang perempuan tak pasang orang lelaki. No, semayang muka bitu. Semayang. Oh, semayang. Semayang ni semayang. Panggil. Yang pertama, kenapa tidak masuk sah yang pertama untuk rebut sah? Tak dah. Rebut sah tak dah panggil tu. Tapi masalah sekarang pula, sah pertama sekalipun tak ada sutrah juga. Sebab dia sekarang ni tak semayang betul-betul tepat semayang, dia semayang tengah lamang pula masjid. Ada ni. Dia duduk tengah lamang, dia semayang tepat asalnya hari Jumaat je. Hari Jumaat je. Jadi tu imam tak ada mihrab. Kita nak tu imam duduk dalam mihrab. Sunat imam duduk dalam mihrab. Biar mihrab ni duduk dalam pandangan yang terhad. Pandangan terhad, pandang ni. Jadi tak nak imam tak nampak ke apa. Hanya nampak mihrab saja. Pandang ni. Ni semayang tengah lamang, nampak serba-serbi kat depan ni. Tu imam pula bukan tengok tempat sujud. Dia baca Quran, baca gini. Allah kata lemah lah. Atau kata nak ikut tu kadang-kadang Allah lah. Tak belajar. Tak tengok tempat sujud ni duduk gini.
Benda-benda sunat tapi dok selesa lah, nampak sangat dok ngaji. Lenggok pun ada. Gigi semayang. Rakaat pertama inna a'tayna dah. Tu imam ni go. Rakaat pertama inna a'tayna, bukan masalah malah. Inna a'tayna surah yang paling pendek. Tak apa nak baca pendek pun. Tapi kalau ambil inna a'tayna rakaat pertama, inna a'tayna kal kautsar, itu surah yang paling pendek. Yang kedua ambil akul huwallah. Kalau ikut Quran tertib abang, tak terbalik. Tapi makruh sebab panjang kul huwallah daripada inna a'tayna. Ni. Jadi rakaat pertama tu inna a'tayna dah. Ambil mana pula tu imam ni? Kita nak tupang sembahyang belakang ni tiang agama ni. Kalau nampak sangat dah reti benda gitu, tak selesa. Tak, ni benda sembahyang ni bukan benda main. Sebab tu imam ni yang menanggung, yang menjamin kita. Bukan tu imam ni hak jenis tu imam apa tu imam tu? Career dia. Pekerjaan dia. Kerjaya dia. Bukan dok, dia tugas besar, tanggungjawab besar, amanah besar tu imam ni. Kalau tu imam beranggapan dia itu hanya kerjaya, hanya kerja, tu tak ikut orang seumpama tu. Dok, masalahnya dia tak belajar. Dia memilih kerjaya imam hanya kerana tak ada kerja lain, itu semua pendapatan, bukan kerana amanah. Kalau dia kerana amanah, dia akan kemah ilmu sebab nak bawa orang ni. Macam dia cerita sebelum ni lah, nak bawa orang pergi haji umrah, orang tu mesti dia mendalami ilmu haji umrah sebab dia bawa orang. Ni samalah, kamu jadi tu imam bawa orang semayang, kamu kena mendalamilah ilmu semayang. Ni dok ni sebagai kerjaya, sebagai sumber pendapatan, belajarnya tidak. Dah batal kalau baca inna a'tayna rakaat pertama, qul huwallahu ahad, makruh. Dah makruh, tak batal, tak belajar, tu masalah dia. Jadi dah benda tadilah. Hak tu kita nampak hak semayang, hak orang boleh tahu dak ngaji pun dia tak belajar. Macam nak akidah. Macam mana cerita bab tasawuf ke ta'atang batin kalau orang seumpama ni. Semayang memang tak tengok pak sujud, main tengok dinding gitu, lenggok gitu. Dia tu imam ni sepatut duduk di mihrab. Dulu semua masjid ada mihrab. Dia tak tahu tengah mihrab tu. Tu imam duduk situ. Orang dulu tempat mihrab ni budak tak pergi main. Ada ni. Dah, orang pergi tempat mihrab ni dia berasa macam mihrab ni macam ada aura. Kalau ni aku cerita aura kan. Aura orang ni tau. Aura. Jadi kita budak tak pergi main di mihrab tu. Takut. Dia tak bakal mihrab. Akhirnya dia duduk di tengah ni. Kenapa tak tahu? Saya tak pernah tanya, malah nak campur tangan. Tapi pihak masjid apa kerana dia duduk belakang gitu? Kerana meja orang ngajar. Kalau dia nak letak meja tu dia payah nak tukar-tukar. Jadi dia pun meja tengah, jadi semayang pun tengah. Malah nak gerak-gerak meja tu. Tapi masalah kitanya, semayang tu jadi luas sangat kot depan. Dia kalau dalam mihrab ni, dia pandangan terhad. Kita soft pertama pula, hadapan kita hanya ada dinding, terhad pandangan kita. Orang soft kedua pula dihadangkan oleh orang soft pertama, maka rendahlah pandangan kitanya. Bila pandangan kita rendah, tak nampak gapa-gapa, kita mudah nak jaga hati kita hak khusyuk dalam semayang tu. Mungkin alasan dia kerana meja orang ngajar tu lah alasan dia. Atau kira lah macam mana pun. Ada ni. Orang mengajar kuliah maghrib je. Kita semayang tengah lamang tu daripada subuh, zuhur, asar.
Hak nak cerita ni di semai sunat. Mai sunat tu. Mana sutra? Tak ada sutra. Hak lepas saf pertama pun. Malaikat kita kena pakai pandangan dhaif lah. Saf pertama tu ada hamparan, ada ni ada garisan. Gitu jelah. Tapi kok mana pun tengah lamang tu semayang kita tu. Kok depan pula ada dengan almari lah, ada macam-macam jadi. Banyak benda. Orang ni dia banyak buat corak. Dinding di masjid dia buat corak tu makruh belaka tu. Makruh belaka. Barang yang mukhattab belaka tu, barang yang berjalur-jalur tu makruh dalam semayang. Oh, Majid Gulung Bilai tengah buat lah ni kan, pesan kata kok depan jangan buat corak-corak apalah. Buat kosong je kok depan. Yang putih kosong gitu je kok depan. Ni kok depan buat corak, buat khok, buat apa kok dinding tu habis puluh-puluh ribu. Oh, masjid projek kerajaan tu satu perkara. Oh, ni masjid kutip demo orang ramai. Buatnya apa? Buatnya khok depan. Bayar mozaik khok depan tu. Belah-belah ribu, puluh-puluh ribu. Duit siapa tu? Dia orang ada terima siar samah ni kan? Ni orang ada reti lah ke ni. Kalau duit kalau masjid projek tu, haji main projek. Dan ni masjid demo orang ramai. Orang ramai betul dia main ingat molek ni. Pesan ke ayah haji pengusi ke apa ke, duit saya ni jangan buat benda makruh ni. Dah. Dia solek-solek kat depan tu makruh belaka tu. Dah ni. Orang tengah semai tengok baca apa ada depan tu. Kali bunga comel, ayat comel tu tengok depan tu. Sebab kita barang yang berjalur. Ayat Quran sekali pun. Ada ni. Barang yang berjalur dinding, berjalur latar, berjalur pakaian, makruh belaka. Makruh belaka tu. Berjalur dinding hadapan kita semayang ni, makruh. Berjalur hamparan, makruh. Berjalur pakaian, makruh. Ada ni. Sejadah. Dah sejadah makruh lah tu. Sejadah Mekah ni, sejadah Cina. Mekah mana? Cuba tengok kok. Made in China. Mana ada Mekah? Mekah. Balik je Mekah. Cina yang buat. Macam-macam corak. Makruh belaka. Pakaian pula bercorak makruh. Hak banyak pakaian bercorak orang lelaki ni. Orang perempuan tak bercorak, dia putih molek. Learning bercorak juga orang perempuan pun. Berkala pula, bercorak pula. Mahal pula no beli Vietnam no. Vietnam tau ke mana? Vietnam. Vietnam ke Indonesia hak paling mahal? Indonesia. Dia kata ustaz makruh pun mahal. Oh, iyalah tak apalah. Mahal makruh ni. Tak boleh ada apa pun. Bunga ada sikit tu orang duduk belakang tengok comelnya bunga baju semayang mak haji ni. Pula. Boleh nampak belaka tu. Lepas tu nak kosong. Bunga-bunga tambuh apa tambuh. Tak nak kan ni. Jadi laku kok gitu. Dah comel ni comel ikut syarak, bukan comel buat corak tu makruh. Comel bukan pandangan kita, comel pandangan syarak. Putih lepas tu nak kosong. Macam orang dulu. Orang dulu tu hak ngadak Tuhan orang dulu tu. Apa dia tak comel orang dulu tu. Hak putih, hak kosong tu tak comel tu. Orang dulu hak comel sungguh, comel dengan hukum. Comel ikut hukum lah macam orang tua kita dulu. Putih, kosong, comel tu. Tak ada ni apa pun makruh. Oh makruh tak apa pula. Ikut lari pasal lari ni.
Makruh, tak ada niat. Tak ada niat apa makruh? Makruh tak apa, tak dosa orang pulau. Tu kata di pada masa lidah kena tutup. Jawab kau mana pun jawab. Jawab kau tu lagi kau tu. Siapa? Ini Haji. Tambah ada apa-apa kita nak kosong. Hak tu hak sunat. Masa zaman dulu. Tahu pun. Masa zaman dulu. Nak kosong, tambah ada corak-corak, tambah ada petok-petok, tambah ada apa-apa. Macam senang cerita macam zaman dulu. Tak molek pula kan pula tak molek. Molek lah, kosong gitu. Niat kerana Allah, nak ngadak Tuhan, buat ikut hukum dia. Makruh ni benda yang dibenci pada syarak. Salah tetap salah, tapi cuma tak berdosa je. Makruh ni benda salah. Makruh apa mana makruh? Benda yang dibenci pada syarak. Dah. Tak boleh buat, cuma tak ambil hukum. Tapi kalau berjuru sungguh, tinggal tu hari pahala. Tu boleh bawa ikhlas kau panggil. Kan ni. Ada. Dah kita ceritanya biasa bercorak ni orang lelaki. Mana kain pelekat? Orang lelaki lah banyak bercorak. Cuma orang lelaki nak lepas daripada corak kain pelekat, dia pakai jubah. Pakai jubah, barulah lepas daripada corak kain pelekat. Hak corak dalam tak apa. Kita kira luar ni hak corak dalam tak apa. Luar dalam nak corak pun tak apa. Corak dalam dah kira luar. Pakai jubah. Pakai jubah pula ni hak ni ada petok-petok pula dah. Mahal pula. Hak model dia pula orang artis-artis. Hak model dia pula ustaz-ustaz jadi model. Allah kata ustaz jadi model jubah yang bercorak-corak pula dah. Kala. Kita kata tadi nak lepas dia corak pelekat pakai jubah. Jubah biar kosong lah. Kosong sunat dalam semayang. Putih sunat lain pula. Dia kosong tapi tak putih. Boleh pahala kosong. Putih, pahala putih pula. Pahala belaka tapi tak ambu. Batulah kalau kita pergi pondok-pondok tu guru tak ada corok-corok. Tak ada. Almarhum tu saya Baba Najibuddin Keran, dia tak pakai jubah, dia pakai baju Melayu. Baju Melayu tekak tak ada ni panggil apa? Tekak apa? Tekak tak ada ni lah. Tak ada ni. Baju tidak ada warna lain. Putih. Sama ada putih ke kuning, putih ke biru, putih dia ada sikit lah. Ada lah putih lepuk, tapi ada juga putih lepuk. Tapi kalau ada sikit pun, tapi putih. Betul baju dia, putih. Kita pergi pondok-pondok, tunggu pakai jubah. Semua jubah putih tunggu pakai. Gitu. Kalau pergi pondok-pondok tu, tunggu semua pakai jubah putih. Jubah kali pakai jubah lah ke jubah putih. Kan? Bukan nak hak afdal. Itu hak amalan tu tunggu pondok. Dia pakai putih gitu je. Serban putih. Tunggu tak ada serban lain. Putih je serban. Serban putih je. Dulu orang biasalah wis serban saya, wis serban corok-corok. Dia tengok siapa nak pakai ke serban bercorok. Sekarang ni tak ada awi dah. Awi serban putih gitu je. Dah dia serban bercorok. Hak putih pun hak putih biasa je. Hak putih macam beldu tu saya tak pakai kau. Putih tapi dia macam beldu gitu. Dia waktu tebal sikit. Kita nak pakai ni nak sujud sakok semua serupang dengan jadi dia tebal tu. Mana? Mahal tu. Hak beldu tu. Hak bukan pedang. Dia ada kot corok sikit-sikit tapi tak apa nampak corok, tapi putih lah kita tapi dia tebal. Saya nak akal kot itu sebab tebal.
Almarhum tunggu saya Baba Najuni pakai tu memang sebab biasa je. Sebab biasa je. Corok tak ada, tapi kalau putih pun putih biasa, bukan kata serban putih, tapi dia tebal-tebal ni kita nak lilik tu dia nampak besar. Ada ni. Tu hok kena molek. Tu tunggu buat tu. Tempat-tempat pengajian pondok pula main masjid tak ada hiasan depan. Kosong je. Tambahan pula mereka masjid demo ramai. Lagilah mereka tahu apa-apa. Sebab demo ramai. Masjid pun kadang-kadang tak sempurnaan mana. Tapi maknanya tak ada. Tempat kita demo ramai. Tapi buat perhiasan puluh-puluh ribu. Nak kira mana tu. Kita guna dia orang tu. Buat pada benda yang tidak ada manfaat seumpama tu. Jadi kita nak semayang biar rapat ke dinding hadapan. Tapi dinding tu kita nak kosong. Hamparan nak kosong. Ni kapek masjid besar-besar semuanya berbunga-bunga. Ni siapa semua ni yang mengatur ni? Nampak sangat tak reti agama. Berbunga-bunga. Tu makruh belaka. Terpaksalah kena buat hamparan suku pula nak tutup hok corok-corok tu. Walah kapek ni hok kosong banyak. Hok kosong hok mahal pun banyak. Kosong tapi dia denyuk, ada denyuk. Denyuk lah. Denyuk panggil tau. Kita denyuk ni denyuk nadi tau. Nyunyuk. Bukan denyuk. Kita kata denyuk je, tak kata nyunyuk. Nyunyuk tu pakaian. Hak nyunyuk pakaian. Pakaian nyunyuk kau. Pakaian betul lah pakaian nyunyuk. Hak tu denyuk tau. Ya dah ni. Suka lah dah. Salah bahasa. Kita pakai bahasa Terengganu, bahasa negeri lain. Ada ni. Mana hak tebal ada, hak molek. Tapi kosong. Kalau nak hak molek ada. Hak molek. Tapi biasa tak apa, tapi kita nak kosong. Dok, lo ni bunga-bungaan. Ada ni. Jadi kita nak supaya ada sutrah kosong untuk imam. Lepas tu makmum ni ada sutrah, ada dinding. Mana masuk je rebut saf pertama. Masuk je rebut saf pertama. Pada rebut saf pertama. Ni semayang tengah lamang, tak ada hadangan, saf pertama tak rebut. Maknanya pada masa tu untuk bila komat tu bukan nak penuh saf dah. Saf penuh dah. Sebab apa? Tak ada ruang dah, rebut dia orang dah. Pandai ni. Tak ada ruang dah, rebut dia orang dah. Cuma bila komat, perapat lagi. Ada lagi orang boleh masuk seorang dua orang lagi. Gitu je. Pandai ni. Tu baru rebut saf pertama. Ada ni. Lepas tu bila kau nak bangun? Kita cerita Hatuk Bila. Dia bangun dulu. Kalau kau mak dan kadang duduk makruh. Apa tu? Kita ni pula. Tak sudah panggil sah-sah lah. Orang bangun lah. Bila kita nak bangun? Bila kita nak bangun? Tengah komat. Kira lah, nak kira kat mana? Bila nak bangun? Hayya 'alas solah. Qad qamatis solah. Barulah bangun. Oh, pandai sungguhlah kita ni. Pandailah tu. Cara saya tak ada cara. Ikutlah kitab je. Hayya 'alal falah mazhab Hanafi. Qad qamatis solah mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i kita selepas selesai qomat. Mazhab Maliki bila masa. Dia gitu. Mazhab Hanafi hayya 'alal falah, bukan hayya 'alas solah. Mazhab Hambali qad qamatis solah. Mazhab Syafi'i kita selepas selesai iqamah baru kita bangun. Hak duk berlaku di masjid sekarang ni tak ada, ikut pandai sendiri.
Tapi kalau mazhab Maliki bangun bila-bila masa. Kita mazhab Syafi'i bangun selepas daripada selesai iqamah. Ini bagi orang yang sudah berada dalam saf. Dan sebab dia sudah pernah sah kan. Pernah dah sah main sunat qabliyah tu kan. Pernah sah dah. Maknanya sah tak masalah dah. Habis qamat masing-masing pun bangun. Gitu. Adapun kita bukan berada dalam saf, kita kena bergerak. Bila habis je iqamah, kita dah sah dah. Nak gitu. Kalau kita duduk luar. Jangan duduk luar tu tunggu habis iqamah baru bangun. Jangan tu. Hidup nu, duduk lambu orang tahu. Duduk lambu, duduk lambu, duduk atas mutu. Duduk sembang, duduk isap rokok bawah. Bila nak bangun nanti habis iqamah dulu. Dah habis iqamah tu kan dah sah. Kalau orang bukan duduk dalam sah, dia kena habis iqamah, duduk dalam sah dah. Gitu. Ada pun duduk dalam sah ni, ada orang sah molek dah penuh rapat dah ni. Habis qamat dia pun bangun. Itu mazhab Syafi'i kita. Ada ni. Tapi lah ni senang lah. Buatlah guana-guana pun. Boleh belaka lah ni. Benda tu benda ilmu. Bukannya payah sangat. Tetapi dah tak ngaji. Mana kita orang qamat kita bangun. Orang qamat kita bangun. Bangun masa mana? Masing-masing mu tengok aku tengok mu. Dah lama kini bangun masa mana? Tak tahu. Ikut orang bangun kita bangun. Kata. Kita mazhab Syafi'i bangun bila? Selepas selesai iqamah. Mazhab Hanafi ketika hayya 'alal falah. Mazhab Hanbali ketika qarqamatis solah. Mazhab Maliki bila-bila masa. Tapi mazhab Syafi'i selepas selesai habis iqamah. Tu bila je lah. Tu bila hukumat tu yang berdirinya. Lepas tu sah penuh dah. Sebab semasa semain qabliyah tu, orang sudah rebut saf yang pertama. Ada ni. Tapi saf pertama pula, masa semayang qabliyah tu tak ada sutrah pula. Sebab tadi dia semayang di tengah halaman pula dah. Tu satu kali pula di situ. Dalam kadang-kadang mereka yang diberi tanggungjawab masjid tu orang yang tidak ada ilmu. Kadang-kadang orang yang ada pangkat gitu je. Jadi pengusi, jadi apa orang ada pangkat gitu, bukan orang ada ilmu. Kan kalau ada ilmu dia boleh atur macam nak buat ni. Ni macam nak buat. Sekarang ni kita pihak masjid nak beli kapek yang macam mana. Pada ni. Orang yang bertanggungjawab tu lah. Kadang-kadang orang bertanggungjawab tu tak pernah menitah pun di masjid. Tak pernah menitah hari Jumaat je ada. Yang ada ni. Tak pernah menitah hari Jumaat je. Orang ngajar orang apa pun. Ada masjid saya mengajar kuliah duha. Saya tak kenal lagi pengusi dia. Tak kenal lagi pengusi. Pengusi yang lama kenal. Tukar pengusi baru, tak nitah pengusi baru. Walaupun itulah satu-satunya kuliah duha di masjidnya. Satu tu je kuliah duha dalam seminggu. Satu tu je. Bukan kuliah duha banyak. Digi kuliah duha hari lain tak ada. Satu tu je kuliah duha. Yang jemput sayanya pengusi lama. Kemudian dilantik pengusi baru. Tak nitah lagi. Berbulan-bulan dah dilantik pengusi baru. Tak nitah lagi. Ada ni. Jemput saya tu pengusi lama. Saya ada pengusi lama, dia ada pengusi lama kata haji kena ada semua. Kelas ni walaupun haji bukan pengusi, tapi hak ni mari daripada jasa haji yang rancang buat kuliah duha ni kata ni. Haji akan dapat pahala sampai ke bila-bila. Kena mari, memang dia mari. Hak pengusi lama macam baru tak nitah. Ni lantikan baru ni. Tak nitah, tak kenal lagi. Ini bukan kuliah duha hari Hijrah, hari Minggu. Bukan hari Hijrah. Ada satu majlis saya mengajar bab pegangan. Mengajar bab qada tu lama tu ustaz
Dah mari. Ada program pun ada. Saya bab pegangan ni dia kena ngajar dalam bilik-bilik khusus je ni. Hak ni ilmu tinggi. Kita ngajar orang mengajar bab semayang je. Tengok jahilnya pengusi. Ajar bab pegangan ni cerita bab qada masa tu. Dia suruh ngajar dalam dewan khah. Bab majid tak ada dewan khah. Sebab di dewan khah sebab ini ilmu tinggi dia kata. Kita ngajar untuk ramai ni ngajar bab semayang. Tak kata. Tadi orang berkenaan. Kalau program agama mari tuan-tuan guru, dia ada tahap. Sebab dia orang berkenaan, keturunan orang berkenaan. Keturunan je lah. Ada betah. Boleh kata itu ilmu tinggi. Saya tak kata apa tapi ada budak muda. Dia pun panggil pakar kawan-kawan. Tak ada pakar. Kita nak ngajar ni lah ilmu akidah. Bab semai tu ngaji sok mudah. Senyap dia kata apa. Dia kata ilmu tinggi. Kena ngaji dalam dewan-dewan bab pegangan ni. Ni hak dia pegang di tugas pegang jawatan. Gitu lah. Orang yang pegang amanah tu bukan ahli dia. Ni tunggu kehancuran lah. Tak ada nampak hancur. Boleh semayang gitu lah. Boleh semayang gitu. Nak atur majlis ilmu, nak atur macam mana? Nak cari ustaz mana? Nak atur kuliah tu tajuk apa? Ilmu apa? Tajuk apa? Ni kata pula ada pengetahuan ni. Akhirnya setakat semaya ilmu tak ada. Kan? Pada Zuhir masjid comel. Pada Zuhir semayang ramai. Tapi kadang-kadang bab pegangan pun tak lepas. Tapi ada orang yang memang kita kata bukan latar belakang pengajian agama lah, tapi mereka nak mengaji gitu je. Kita ni bukan gitu je, tapi pentingnya kita mengaji. Tak apa lah. Kita mengaji. Ni ahli jemaah je mengaji ni. Nak tengoklah lama mana nak nusuk. Kita tak perlu pun pada pengusi tu. Sebab kita ngajar dah situ nak lama mana dia nak nusuk. Nusuk. Patutnya dah satu-satu tu je kuliah duha. Dia lah patutnya duduk depan. Tuan rumah kita dilantik pula orang baru ni. Patutnya kita mari di depan, kita bincang pula macam mana nak perbanyakkan kuliah duha. Nak perbanyakkan kuliah duha. Bincang pula nak susun kuliah maghrib ni, bukan ceramah gitu je. Patutnya gitu lah. Dah. Hanya setakat berjemaah. Sampai masa kita buat jam. Gitulah. Buat jam. Lagi marah dia orang masjid tau. Marah dia orang masjid. Dah duk kondeng, duk sungguh. Maknanya sebab apa jadi kadang-kadang duk susun, duk teratur ikut hukum. Sebab tidak berdasarkan kepada ilmu. Tidak berdasar pada ilmu. Hak saya ni pula pergi hak benda-benda kecil tu saya tak setuh kalau tak kena tajuk. Kena tajuk saya sebut lah. Sebab kita pergi duk ngajar asas-asas fardu ain. Kita fokus pada fardu ain. Hak kesalahan-kesalahan tu bukan hak haram, hak makruh, tak ada pahala sunat. Kalau tak kena tajuk saya tak cerita bagi kita nak fokus pada hak dalam kitab. Nak fokus pada hak fardu ain dalam kitab. Gitu je. Mana kita pergi tu setakat mengajar je. Nak gitu pang semai waktu lain, takkan gitu pang semaya kalau ada seumpama tu. Kemudian yang pergi belajar tu pula bukan semestinya ahli jemaah situ, orang luar-luar hal lain pun mari depan belajarnya. Gitu jelah. Dia apa-apa perkara ni
Kalau tanpa ilmu memang kita buat macam tadi. Bila nak bangun lepas iqamat? Nak bangun masa mana? Kita memanglah qamat duduk masjid sama. Memang kita bangun. Bila bangun? Hayal solah tak ada tu. Hayal falah mazhab Hanafi. Kan? Yelah hak sunat je, tapi maknanya kita tak tahu. Dan mazhab Maliki pula bangun bila-bila masa. Tapi kita bangun bila-bila masa pun kita bukan kata mazhab Maliki pun. Cuma kita buat je. Dah buat bangun tu bangun masa mana sebenarnya kita mazhab Syafi'i. Dah. Tak tahu kitanya. Tu kata dia apa dia yang kita buat lama mana sekalipun, kalau tak belajar tak tahu. Buat tu boleh buat lah. Memanglah tak salah janji bangun semayang. Tapi ikut tertib dia nak bangun masa mana. Ikut tertib dia. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, bangun selepas selesai iqamah. Gitu kalau kita mazhab Syafi'i. Dia sekarang ni soft penuh dah pertama tu. Sebab masa semayang qabliyah tu kita rebut dah soft pertama. Tak jadi main sunat lain. Kena semayang sunat di soh yang pertama. Biar kita semayang sunat tu semayang sunat, kita rebut soh lalu dah. Mana tempat tu tempat kita dah. Orang tak boleh mana penuh dah. Mana ni? Kan kita tengok kan orang hak jenis tu kan. Dia masuk hidup soh pertama. Gitulah. Masuk hidup soh pertama. Demam tempat dia. Ni dah masuk main muka bitu. Aduh lah. Hebat dia. Dia susah lah. Pemalu. Orang lelaki ada kot pemalu main muka bitu gitu je. Ittifaq mazhab tu sunat ada sutrah. Ada pandangan kata wajib pakai sutrah. Ni kadang-kadang kita semayang di rumah pun. Kita semayang dengan dinding jauh. Rapatlah dengan dinding, rapatlah dengan almari. Itu sutrah kita kalau di rumah. Ada ni. Ni mayang tengah gini juga. Kalau orang nak lalu susah sekali. Dinding rapat ke dinding, rapat ke almari. Dia gitu. Itu sutrah kita. Sunat tu. Tanpa sutrah hukumnya adalah makruh. Makruh tak boleh pahala semayang ke? Tak boleh pahala sunat sutrah. Bukan makruh tak boleh pahala semayang. Makruh tak boleh pahala sunat sutrah. Ini apakah pandangan tu sunat ni? Kalau pandangan kata wajib, dosa lah kitanya pula. Tak ada sutrah. Pandangan utamanya sunat ada sutrah. Habis. Dan berdiri bagi keduanya, berdiri bagi azan dan iqamah, dan menghadap qiblah, dan di atas tempat yang tinggi. Jadi ketika azan iqamah, sunat menghadap qiblah. Dan memang tu bila menghadap qiblah belaka. Kan ada tu bila azan dan iqamah menghadap kepada makmum. Tak ada. Tu sunat. Tidak menghadap qiblah hukumnya adalah makruh. Wallahu a'lam. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Muka surat 20, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhufu alaikum asyirkul asrar wa huwa ar-riya.
Yaqulullahu yaumal qiyamati lil mura'ina idza jazallahu an-nasa bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jazaan. Artinya bahawasanya sesuatu yang paling aku takuti berlaku atas kamu ialah syirik kecil, iaitu syirik kecil riak. Ini sambungan sifat kecelaan riak. Buat amal ibadah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana Allah ni sama ada kerana duit, sama ada kerana pangkat, sama ada kerana kemuliaan, supaya dipuji. Tu panggil beramal ibadah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu riak. Yang mana riak haram ijma' ulama, dan juga riak ni dosa besar. Riak dosa besar. Riak lawan kepada ikhlas. Riak lawan kepada ikhlas. Yang mana ayat yang terdahulu alladzina hum yura'un, mereka yang sembahyang serta dengan riak. Yang mana asal ayat surah Al-Ma'un ni turun kepada puak-puak munafik. Hak asal dia turun kepada puak-puak munafik. Puak-puak munafik ni riak semayang dia. Riak dengan mana apa? Di masjid Nabi dia semayang, duduk di rumah dia tak semayang. Ni puak munafik. Dia semayang nak tunjuk ke Nabi je. Bukan disemayangkan duduk masjid, disemayangkan nak tunjuk ke Nabi. Di rumah dia tak semayang. Hak ni lah hak hadis Nabi cerita nak bakar rumah orang yang tak datang berjemaah. Ini kena kepada puak munafik yang tak semayang. Nabi cerita, bukan Nabi bakar sungguh. Nabi cerita. Hak kata Nabi cerita nak bakar rumah kerana tak datang berjemaah, ni lah mazhab Hambali ambil hadis ni kata berjemaah fardu ain. Ada pun mazhab Syafi'i kita dak, Nabi cerita nak bakar rumah kerana puak munafik ni dia tak semayang. Ni puak munafik. Sebab dia riak ni, riak yang paling besar adalah munafik lah. Menunjuk-nunjuk Islam tapi menyembunyikan kekafiran. Tak paling besar. Ada ni. Dia riak yang paling besar ni orang munafik. Orang munafik ni kan dia menunjuk-nunjuk dia bahawa dia orang Islam. Apa-apa dia dulu lagi dah depan Nabi, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Itu riak tu paling besar sekali tu. Kemudian riak pada perkara wajib. Riak pada perkara wajib. Riak perkara wajib ni berat sebenarnya, tapi hak ni jarang. Riak munafik tu orang kafir. Kita orang Islam yang beriman tak ada riak tu. Satu lagi riak rendah sikitnya, riak pada perkara wajib. Biasanya perkara wajib kita tak nunjuk kat orang. Ada orang nak nunjuk dia sembahyang 5 waktu. Ada orang nak nunjuk dia puasa Ramadan. Ada orang nak nunjuk dia bayar zakat. Ada tu, ada orang yang nak nunjuk dia pergi Mekah wajib lah. Ada. Dia biasa timbul ni riak. Yang ketiga, riak pada amal sunat. Amal sunat nak kena jaga. Riak hak tadi tu, hak menyembunyikan kekafiran, tu memang orang kafir, orang munafik tu. Itu orang munafik. Itulah riak yang paling besar, menzahirkan Islam tetapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Orang munafik ni kalau buat umpamaan gok macam racun dalam makanan yang elok. Nampak makanan comel je racun di dalam. Gitulah umpama orang munafik ni. Tu hak paling besar tu kafir tu. Tu syirik jali, tu kafir. Hak munafik tu syirik jali, tu kafir. Dia menzahirkan Islam, tu riak tu dia. Nunjuk ke Nabi, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia menyembunyikan kekafiran. Tu hak riak paling besar, hak tu syirik jali, hak tu kafir. Hak nombor 2-nya riak
hak amal wajib. Ni. Tapi munafik ni pun hak amal wajib pun diriak juga. Depan Nabi dia semayang, belakang Nabi dia dauk. Tapi riak yang biasa berlakunya adalah riak pada amal-amal yang sunat. Tu banyak berlakunya. Riak pada amal yang sunat. Jadi ayat surah Ma'un ni turun pada puak munafik. Puak munafik memanglah riak paling besar sebab dia menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kafiran. Dan puak munafik ni juga hanya semayang di hadapan Nabi. Di rumah tak semayang. Ni allazinahum yuraun. Ni asal ayat. Yang mana asal ayat ni kena kepada mereka yang meninggalkan semayang. Surah Al-Ma'un ni ayat kena kepada mereka yang meninggalkan semayang. Sebab itulah sebelum allazinahum yuraun tu allazinahum an salatihim sahun. Mereka yang lalai daripada sembahyang. Lalai daripada sebenarnya orang yang meninggalkan sembahyang. Bukan lalai dalam sembahyang ni. Ni saya sebut berulang kali dah ni. Bukan lalai dalam sembahyang. Dia gini, dia Al-Quran ni satu terjemahan, satu tafsiran, huraian. Terkadang bukan huraian, terjemahan pun karut dah. Belum pergi pada huraian lagi tu. Huraian ni. Hak Nabi kata, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang mentafsirkan Quran, menghuraikan ayat Quran dengan akal dia sendiri, dengan pandangan pendapat dia sendiri, maka dia telah mempersiapkan tempat dalam neraka jahanam. Ni beringat ni kadang-kadang dia buat program baca Al-Quran. Okey, kamu hurai? Okey, kamu hurai ayat ni? Okey, kamu hurai ayat ni? Siapa yang nak hurai tu? Orang ngaji agama rojak pada kitab-kitab tafsir. Dah orang bidang dunia belaka. Lepas tu hurai ayat Quran, hurai kat mana? Dengan akal. Ni mempersiapkan tempat dalam neraka jahanam. Ni ada pasal gini. Dia pokok dia bukan pokok aliran agama. Dia buat program. Dia pun berbincang ayat. Dia kata ngaji majlis surah tak boleh ilmu. Sebab ngaji majlis surah ni tukang cakap seorang je, dia kata. Hak ni kita sama-sama kita bercakap. Sama-sama kita mengeluarkan pandangan. Baru boleh ilmu. Siapa kamu yang mengeluarkan pandangan? Kamu ngaji agama ke? Kamu rojak pada kitab tafsir ke? Kamu rojak pada kitab karangan ulama mutabar ke? Tak, sebab bukan bidang agama. Dia pakai akalang sendiri. Ni banyak grup-grup yang berlogokan Islam yang bersikap seumpama ni. Kalau mari majlis surah ni dengar ni dia kata tu tak boleh ilmu dia. Sebab orang bercakapnya seorang. Ustaz mengajar tu lah. Jadi dia sama-sama melontarkan pandangan. Dia pandangan dia ayat Quran ni. Macam mana? Tapi memanglah pandai, cerdik masing-masing tu. Ni takut juga ni jenis cerdik, jenis cakap pandai, cakap lembut ni. Takut. Ni khutabaul fitnah. Nabi kata tukang-tukang yang ceramah yang mencelarukan agama. Bidang bukan bidang agama. Yang kita nak ambil pegang buku tu mana, dia bukan bidang agama. Tapi dia cakap sedap. Bunyi cakap sedap. Betul ke salah dia cakap? Rasa tak ada salah. Kita pandang nilai ada betul salah. Ada kita nilai betul salah. Kita nak nilai agak. Kita hanya dengar sedap dia je. Sekali-sekali tak ada kita Tuhan belaka. Tak ada kita Tuhan belaka. Nak tunduk jadi Jabariyah. Naik pula Tuhan buat kebaikan antaranya kita. Pula dapat antara pula Tuhan pakar. Itu Qadariyah, antara. Sekali-sekali nampak macam kita mesti hilangkan aku yang buat. Hilang aku yang tak ada. Tak ada lah aku ni. Tak ada aku. Tuhan belaka. Nak tunduk dia Jabariyah. Tiba-tiba Tuhan buat kebaikan antara melalui kita. Pula dah. Itu jadi Qadariyah. Ni panggil bukan orang agama. Orang membaca patut pintar, cakap sedap. Yang baik orang puas mudah makan. Dah sungguh kata. Puas mudah makan.
Dah bukan cakap tu. Kita kat mana salah? Bahaya cakapan tu. Sebab apa? Sebab nak jadi tak ada aku ni. Kalau aku ni jadi timbul, jadi stres lah, jadi itulah, nak puji orang lah, nak apalah. Kita wajib berpegang aku ni ada pilihan dan perbuatan. Apa tak adanya tak ahli sunnah. Tiba-tiba Tuhan buat kebaikan pula melalui kita. Tuhan letak kekuasaan di matahari. Matahari lah yang beri manfaat kepada manusia. Manusia pun dapat kekuasaan, tenaga daripada matahari. Manusia pula buat kebaikan. Allah buat kebaikan melalui antara kita. Allah buat kita pula dah. Tu Qadariyah pula tu. Ini nak wihak mana sebenarnya ni? Sekali tak ada Tuhan belaka. Tiba-tiba matahari ada kuasa, ada energi dia. Kuasa matahari turun kepada kita, maka kita pun dapat kuasa. Kita pun dapat melakukan kebaikan. Kita melakukan kebaikan. Tak ada dah kata Tuhan belaka. Kita pula melakukan kebaikan. Mana Allah melakukan kebaikan, perantaranya kita. Kita di perantara pula dah. Dan mana keesaan Allah pada perbuatan? Pada ni. Abang apa ni? Tak tahu tengah tepi ni. Sekali terundur nak kepada Jabariyah, sekali nak terlajak di Qadariyah. Tak, bukan orang bidang agama. Salah dah situnya. Bukan orang bidang agama. Kemudian pula kalau radio pula dia ada DJ. DJ bidang agama ke tak? Sebab program-program dalam TV terang-terang salah bab pegangan. DJ apa budak tegur? Tegur je lah. Salah tu. Pada ni dah DJ tak reti penerbit. Pada ni kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi saya buat, sayalah buat. Nanti kan nak pujian kan, tolaklah tu. Saya buat ni kerana saya ada tenaga. Tenaga yang Tuhan letak saya. Tapi tenaga tu bekas. Yang berlaku ni tetap Allah yang buat. Kalau tenaga tu bekas tu Qadariyah pula. Jadi hak ni pun Tapi malam-malam ada radio ke TV ke, yalah Islamik bunyi. Tapi gitulah. Dia boleh ambil orang yang bukan latar belakang pengajian agama, bercakap bab agama. Cakap bab kepakaran dia lah. Dalam bab apa kepakaran? Dan dia cakap lah bab ni. Dia mari dia boleh membaca sendiri. Pergi belajar guru-guru hak jenis telajak Jabariyah tu. Tuhan belaka. Biar rasa Allah. Jangan rasa kita. Allah rasa Allah. Tapi kemudian pula kita ada energi, ada kekuatan hak Tuhan bubuh. Kita melakukan kebaikan, jadi mana pun Tuhan buat kebaikan. Perantaranya kita. Kita pula diberi berkah. Perantaralah. Tapi kekuatan tu mari daripada Allah. Itu Qadariyah. Haluh mainan ni. Sekarang ni. Haluh. Dia Quran ni satu terjemah, satunya huraian. Mentafsirkan Quran dengan akal neraka. Terjemahan pun salah dah. Bukan tafsiran. An salatihim sahun. Lalai dalam sembahyang. Allah, lalai dalam warna an. Tahu tak an dengan fi? An dengan fi. Tahu tak? Kena tulis. Ya? Tulis besar sikit. An. Fi. An. Fi. An daripada. Fi. Dalam. Sekarang ni an salatim sahun ke fi salatim sahun. An daripada an lil matruk, an lil mujawazah. An lil mujawazah ni meninggalkan sembahyang. Bukan fi salatim sahun, bukan. Hak fi salatih mana?
Fi salatihimnya qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Tu fi. Berjayalah orang-orang beriman yang mana sembahyang mereka tu khusyuk dalam sembahyang. Allazina hum fi salatihim, mereka yang dalam sembahyang khashi'un, khusyuk. Tu baru fi. Sahun ni an daripada. Terjemahan pun karut dah, bukan tafsiran. Lain ni ada timbul tafsiran baru pula. An salatim sahun, lalai terhadap semayang. Ni pun ni jenis-jenis orang kepala belakang ni, jenis orang degi. Ini nak bubuh khusyuk tu wajib juga. Khusyuk ittifaq ulama fiqh kata sunat. Kadang-kadang bukan guna nama kitab Munyatul Musalli. Saya tahu. Bukan tengok molek dalam Munyatul Musalli tu. Maka setengah daripada sunat hai'ah khusyuk. Khusyuk tu sunat hai'ah dalam semayang. Kitab Munyatul Musalli. Kata ada waktu mengajar. Rukun ada 3. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Iyalah memang rukun ada 3 tahu dah lah. Rukun qalbi tu khusyuk. Ni kita kata kalau kata backing kok korok kalau jenis backing lah. Qalbi tu rukun dia ni fi'li berdiri rokok, qauli takbir Fatihah. Rukun qalbi, rukun bangsa hati ni dia berkhusyuk. Dia tahu tu ajar dia gitu. Patutlah ngaruk pun. Kan kita ngaji kurs main ada 3 kan, qalbi, fi'li, qauli. Qalbi tu ni ada dalam kitab-kitab yang mengatakan khusyuk tu wajib. Kita kena letak pula khusyuk wajib dari sudut pahala. Mana nak dapat pahala sempurna, kamu mesti khusyuk. Kalau khusyuk kamu kurang, pahala kamu kurang, bukan berdosa. Dia timbul pula kata pekoh ni khusyuk sebagai sunat ni nisbah sahabatah. Nisbah sahabatah tak panggil sunat. Nisbah sahabatah ni wajib baru panggil nisbah sahabatah. Mana apa? Mengarut dah situ. Mengarut dah. Dia kadang-kadang kita tasawuf, kita kena faham kehendak kita. Dan kita tahu khusyuk wajib. Kenapa? Kerana nilai yang pahala. Kalau tidak khusyuk berdosa? Tidak, tapi pahala jadi kurang. Macam ginilah. Dalam kitab-kitab fiqh, dosa ada 2, dosa besar, dosa kecil. Dan kita tak tahu dosa besar, dosa kecil tak ada. Dah ada ayat Quran hadis cerita buat dosa besar. Mereka tolak ayat Quran hadis? Bukan. Mereka kata tak ada dosa kecil ni, mereka tengok nilai akut balasan. Sekecil-kecil dosa, letak bara di tapak kaki, otak gelegak kecil. Dia kira kat tu. Maka dipanggil dosa besar belaka. Sebab mereka pandang kepada sudut balasan. Ulama fiqh ni letak dosa besar, dosa kecil ni, dosa besar jadi posik. Dosa kecil ada pasik lagi. Dosa besar, ijma' ulama tak lepas dengan amal ibadah, kena bertaubat. Dosa kecil, khilaf ulama, ada kata kena taubah juga, ada kata dengan amal ibadat dosa kecil tu ampun, tak perlu taubat pun. Situ sama juga kita ngaji fiqh, qabliyah ba'diyah ada 2, muakkad dengan ghairu muakkad. Kan kita ngaji muakkad dengan ghairu muakkad, bukan muangkat ni. Muakkad pula dah. Muakkad ni yang kuat tuntu. Ghairu muakkad yang tidak kuat tuntu. Kita tahu dah. Muakkad ni qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur. Lagi 2 lagi tu ghairu muakkad, dia ada 4 rakaat sebelum asar ghairu muakkad, 2 rakaat sebelum maghrib ghairu muakkad, 2 rakaat selepas maghrib muakkad, 2 rakaat sebelum isyak ghairu muakkad, 2 rakaat lepas isyak muakkad. Jadi muakkadnya ada 10, ghairu muakkadnya ada 12. Dia gitu. Itu dalam fiqh.
Tapi kalau kita buka kita tasawuf, tak ada ghairu muakkad. Dia muakkad belaka. Lepas tu sebab dia tak sama, sudut yang berbeza. Mana sudut berbeza? Hak dalam kitab fiqh muakkad ni hak Nabi mengekali. Hak ghairu muakkad ni Nabi tidak mengekali, bahkan ada hak Nabi tak buat tapi sahabat buat, Nabi takrirkan, Nabi tak larang. Ada. Adapun dalam kitab tasawuf ni dipanggil muakkad belaka sebab selebih-lebih amal sunat adalah sembahyang sunat. Selebih-lebih ibadat sunat adalah sembahyang sunat. Maka bila selebih-lebih ibadat sunat adalah sembahyang sunat, ada pula sembahyang sunat ghairu muakkad. Muakkad belaka ni sebab paling lebih main sunat kan. Lagi waktu pula gini lakuk pahala. Tak lari belaka dua-dua ni. Sama juga dengan fiqh ittifaq kata khusyuk sunnah. Macam ada ni. Dalam tasawuf kata khusyuk wajib dari sudut pahala. Kamu nak dapat pahala yang banyak, kamu mesti khusyuk. Tapi kalau khusyuk kamu kurang, pahala kamu kurang. Bukan kata berdosa. Ni kena mengaji, tak boleh baca sendiri. Hak baca sendiri ni macam-macam ni. Berdosa ni, wajib. Berdosa tak khusyuk. Tiba-tiba tak boleh khusyuk juga. Tak apalah. Pula dah. Hak lajaknya, hak lajak lagi. Masuk neraka. Ada orang tak semayang. Kenapa? Kalau semayang tak khusyuk, neraka juga. Ada ni. Ayat ni pula wail. Fawailul lil musallin. Wail. Di sini terjemah dengan celaka. Setengah ulama mentafsirkan wail ni satu wadi, satu lembah dalam neraka jahanam. Wadi neraka jahanam di atas. Wail ni satu wadi, wadin fi jahannam. Satu lembah dalam neraka jahanam. Nabi kata jikalau dilalukan bukit dunia di atasnya, bukan dalam tu, di atasnya, hancur bukit itu. Kenapa? Kerana bersangatan panahnya wail ni sendiri. Yang mana neraka jahanam ni tak mau duduk dekat wail ni. Neraka jahanam tu api dah. Tak mau duduk dekat wail ni. Jadi bila ayat Al-Quran menyebut wail sama ada terjemahnya celaka, menyebut wail sama ada terjemahnya wadi dan neraka jahanam, hak ni semua hak dosa-dosa yang besar belaka ni. Antaranya riak, dosa besar. Kemudian an salatim sahum, dosa besar mana apa? Dak semayang. Tu dosa besar. Tiba-tiba dak khusyuk. Dak khusyuk jadi wail ni celaka, makna tak khusyuk dosa besar lah jadinya. Wail ni wadi telaga neraka jahanam. Jadi tak khusyuk ni dosa besar lah jadinya. Ni bukan kata tafsiran salah, diterjemahan di salah dah. Ni hak jenis apa? Membaca tidak berguru. Kalau tengah ngaji itu guru dalam kitab tafsir, mana-mana tafsir. An salatim sahun tarikuna laha, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang. Batu kata Ibn Abbasnya, mereka ni orang munafik. Kenapa kata mereka akan meninggalkan sembahyang apabila tidak ada orang, dan mereka akan sembahyang bila ada orang. Ini ayat ni. Kenapa an salatim sahni tarikuna laha, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang. Sebab itulah dalam tafsiran Quran ni tosu dia pakai akalan banyak sangatlah. Nabi tafsir dah ayat ni. Apabila sahabat Nabi SAW bertanya dengan Nabi SAW, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata, aku tanya Nabi SAW daripada ayat allazina hum an salatim sahum. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi pun jawab, qala humul lazina yuakhiruna salat an waqtiha. Apa makna ayat allazina hum an salatim sahun? Nenek Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jawab, humul lazina yuakhiruna salat an waqtiha. Mereka yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya.
Mentakhirkan daripada waktu, bukan tak khusyuk dalam semayang. Tak suruh reka lah. Mentakhir daripada waktu ni, dengan bahawa sampai ke habis waktu. Bukan mentakhirkan waktu ni, waktu masuk tak semayang lagi. Sunat semayang awal waktu. Mentakhirkan tak haram, tak sunat. Takkan masuk neraka pula tu. Ini why ni dosa besar ni. Mana orang hok terjemah lalai dalam sembahyang. Hok saya dengar hok terjemah baru ni pula, hok nak reka ni. Hok jenis degil, hok jenis kepala ni. Lalai terhadap sembahyang, tak suruh reka lah. Nabi kata, humul ladzina yuakhiruna solah an waqtiha. Mereka yang mentakhirkan solat daripada waktunya dengan bahawa meninggalkan sembahyang. Itu juga tafsir Nabi SAW. Tak suruh reka lah. Itulah kita tak suruh kata wajib khusyuk. Itu ni lakuk lain pula tu. Jangan duk baca sendiri. Dalam kitab-kitab tafsir, saya selalu ulang ayat ni. Almarhum Baba Nabi kan dia selalu ulang ayat an salatim sahun ni. Sebab orang naik Mekah masa dulu tu dia ngajar di Masjidil Haram. Tu ngajar di Masjidil Haram. Orang Malaysia, orang kita ni kan pergi Mekah lama kan. Jadi duduk Mekah lama tu dia nak dengar lah di Masjidil Haram. Takkan nak pergi dengar dengan syekh-syekh Arab. Pergi dengar kat syekh Arab anggur. Apa syekh tu kata? Anggur dah lah anggur. Dia pergi dengar hak orang Melayu lah ngajar. Di antara hak tugu hak orang Melayu ngajar di Masjidil Haram, tugu saya Baba Najibuddin Kerandang. Orang banyak duk tanya ayat ni. Tugu batu balik-balik dibalik ke Terengganu ni, tugu selalu ulang ayat ni. An salatim sahun ni. An bukan fi. Lepas tu dalam kitab-kitab tafsir, ulama-ulama mengatakan bahawa alhamdulillahillazi qala an salatim sahun wa lam yaqul fi salatim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman an salatim sahun, tidak berfirman dengan fi salatim sahun. Mujur kot Tuhan kata an, tak ada kata fi. Kalau Tuhan kata fi, fawailul lil musallin allazina hum fi salatim sahun. Orang yang lalai dalam sembahyang, tak ada seorang dah lepas daripada neraka. Tak ada syurga seorang, malaikat aulia ilah sahaja yang khusyuk sembahyang mereka sepenuhnya. Mujur Tuhan kata an, tak ada kata fi. Tapi hok terjemah hok karut ni lalai dalam. Dalam dia ambil. Mana bukan tafsiran, terjemah pun salah dah. Macam tadilah, lalai terhadap semayang. Reka kat mana pula? Ini mengarut belaka ni. Tiba-tiba tak khusyuk, wajib ni. Tak khusyuk, tak apalah. Maaf pula dah. Tu. Hak ekstrimnya neraka. Maksud neraka. Ini wild. Neraka, lubang neraka jahanam ataupun celaka. Ini semua dosa besar. Jadi am salatihim sahun ni orang yang tinggal semayang. Bukan orang yang lalai dalam semayang, bukan. Bukan orang yang masuk waktu kerja buat tak ada. Tapi duduk tengok TV, duduk tengok komputer, meletang, kerja buat tak ada. Maka kita balik pada hukum fiqh. Semayang awal waktu wajib ke sunat? Sunat. Semayang wajib. Awal waktu wajib ke sunat? Sunat. Dia pun tinggal waktu apa hukum? Tinggal benda sunat. Ni dosa besar ni. Ni dosa besar ni. Ada pula orang-orang tu masa waktu dah semayang, dosa besar. Masuk wailung. Ni memang ngarut belaka lah ni. Balik pada hukum. Khusyuk, ittifaq ulama fiqh sunat. Semayang awal waktu sunat. Dah. Semayang waktu sunat ni bukan pada semua orang, walaupun termasuk orang hak duduk saja sunat. Dia melewatkan semayang, luput pahala sunat. Siapa tu? Termasuk orang hak tak ada kerja. Tak ada lah pahala sunat. Berdosa. Dosa apa pula? Tak ada lah pahala sunat. Apa ada ni? Jangan melampau babak hukum agama ni.
an salatim sahun, lalai daripada sembahyang, an khuruji waqtiha. Hak depan saya ni kitab penawar bagi hati, dia datang ayat ni juga, ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Saya baca terima dalam kitab penawar hati. Artinya maka bermula wadi, ayat ni lembah, telaga yang di dalam neraka jahanam itu. Ni lembah wadi ni. Bagi siapa ni? Bagi sekalian yang semayang yang lalai oleh mereka itu daripada semayang mereka itu dan mengeluarkan. Ni ditafsir bagi lalai. Ni tafsir bagi lalai ni. Dan mengeluarkan mereka itu akan diakal semayang daripada waktunya. Dak semayang lah jawapan dia. Itu tafsir bagi kata lalai. Bukan lalai dengan makna ingat rati-riti, bukan. Mana meninggal, mengeluarkan semayang, mengeluarkan mereka itu akan diakal semayang daripada waktunya. Ni saya ngaji, saya tanda waktu saya sebut ni. Saya tanda waktu saya sebut ni. Daripada semayang apa? An lil mujana, an bukan fi. Waktu duduk tekan. Bukan dalam, daripada. Tapi ini degi ni kok payah. Dia helah juga dia cari. Mula-mula lalai dalam semayang. Salah terjemah tu. Bukan tafsir, terjemah salah dah. Tiba-tiba lalai terhadap semayang. Terhadap nak ambil terjemah mana? An tu terhadap. Ngaji bahasa Arab bila? An tu daripada. An lil matruk, an lil mujawazah. An khuruji waqtiha. Habis waktu. Mana apa? Orang yang tidak sembahyang. Dan kenapa panggil bagi sekalian yang sembahyang? Lil musallin. Kenapa panggil musallin? Kerana mereka wajib sembahyang. Tapi mereka tak sembahyang. Pada kata musallin itu orang sembahyang. Orang sembahyang ni maksudnya apa? Mereka wajib sembahyang, tetapi mereka meninggalkan sembahyang. Lagi mereka riak pula. Kalau depan orang dia sembahyang, belakang orang dia dok sembahyang. Ni pesen-pesen wailung belaka ni. Ni pesen celaka belaka ni. Hak dosa besar. Gitu. Ni tak tahulah. Tafsiran ayat tu cukup mudah, cukup ringkas. Tapi tadilah kata kitab Muniyatul Musolli lah, dia letak kepada nama kitab. Pada kitab Muniyatul Musollinya khusyuk sunat hayah. Pada ni. Lepas tu orang hak tak khusyuk tak ada pahala. Tak khusyuk sepenuhnya. Tak khusyuk semayang. Tak ingat sekarang rukunnya apa. Tak ingat. Ingat dah tu ke dah ingat? Tak tahu dah. Baca Fatihah ke dah tak tahu. Pakai ngigar kita ada. Lepas selesai rokok, lepas selesai iktidal, lepas selesai sujud, ada bahagian khusyuk tu. Pada ni. Hak biasa khoya ni makmum. Makmum ni. Dan makmum dah ayah dia ikut imam je, imam. Ikut je. Tu imam 3 rakaat tayat akhir dia ikut. Tu imam dekat kelima dia ikut. Ni makmum. Tapi kalau kita semayang betul ni memang kita jaga. Jaga nak baca ni, nak baca ni. Adalah tu. Tapi tak boleh pahala khusyuk sepenuhnya. Saja-saja mana Nuh ambil semayang, pahala besar dah. Tutup aurah, pahala besar dah. Ni mempersiapkan tempat semayang, pahala besar dah. Saja apanya? Tak khusyuk. Tak khusyuk sepenuhnya. Ada ni. Masa takbir lillahi ta'ala. Tak khusyuk. Ada sikit kodoh tu. Masa baca Fatihah jaga. Lepas tu masa tu imam baca surah mulalah kali. Ada. Tu saja. Padahal tadabbur perhati dengarlah bacaan surah tu imam lah pula. Gitulah. Sepatutnya. Tetapi fadilat jemaah ni besar, sehingga kan fadilat jemaah ni boleh pahala seperti orang sembahyang seorang khusyuk sepenuhnya. Jangan pula kalau gitu kita sembahyang jemaah dah khoya dah apa. Janganlah, jagalah.
Dah. Tapi nak ceritanya majmuah ni tapi di kalangan macam pandangan Imam Ghazali dia lain. Kalau sembahyang berjemaah khusyuk kurang. Kalau sembahyang di rumah khusyuk lebih. Pandangan Ghazali dia lebih pilih main rumah. Khusyuk lebih. Tapi kebanyakan ulama fiqh dipilih majmuah. Sebab majmuah ni fardu ain ada kata, fardu kifayah ada kata, syarat sah sembahyang ada kata. Adapun khusyuk tak ada ulama kata fardu ain, tak ada ulama kata fardu kifayah, tak ada ulama kata syarat sah sembahyang. Situ. Tapi Ghazali dipilih kesempurnaan. Nak sempurna. Hak bab fardu ain, fardu kifayah, bab syarat sah sembahyang lengkap dah fiqhnya. Nak dapat kesempurnaan. Nak sempurna tu khusyuk. Nak dapat kesempurnaan. Sebab tu Ghazali lebih pilih khusyuk daripada berjemaah di masjid. Sebab kesempurnaan. Bukan cerita bab wajib bab wajib tak ada. Ni cerita hak khusyuk semayang. Ajar bab syarat semayang pun tidak. Ajar bab rukun semayang pun tidak. Ajar bab syarat rukun pun tidak. Fatihah tahiyat pun tak ada tunggu pun. Cerita bab khusyuk. Bab wajib pun dah selesai. Hak Ghazalinya kewajipan beres. Nak sempurna tu nak sempurna. Hak khusyuk. Duduk di masjid tak khusyuk. Jadi kita pun jadi macam-macam hal lah. Orang tu gitu, orang duduk baloh lah, duduk mengupak lah, duduk apalah. Banyak perkara jadi bosan Kalau duduk rumah, semayang kita lebih khusyuk. Macam dia kata, afdal di rumah lagi. Dia gitu. Ada. Tak pergi masjid ni hanya terdengar orang mengupak. Bukan kita tujuh orang mengupak. Bukan kita dengar, terdengar kita lagi lalu dah. Kalau dengar dengan kita lah kena sama. Terdengar tak apa, kita pun lari. Bosan tu gitu orang ni gini. Mu kata kaku, kata kamu duk baloh, duk deki sama sendiri. Biar kita duduk rumah senang. Semayang pun jadi lebih tenang. Pandangan Ghazalinya afdal di rumah lagi. Tu pandangan Imam Ghazali. Kemudian hadis ni kita baca semula lah. Kita kita urus mula hadis Nabi. Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhufu alaikum. Perkara yang paling aku takuti Nabi kata iaitu syirik kecil, iaitulah riya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.